Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk pengaruh liberalisme di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Izzati Natasha binti Mat Zaki. Saya akan menerangkan apa itu liberalisme dan sejarah di sebalik kemunculan idea liberalisme ini. Apakah itu liberalisme? Liberalisme ialah falsafah atau ideologi yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Perkataan liberal berasal daripada bahasa Latin iaitu liber yang memberi maksud bebas atau bukan hamba. Pada awalnya terdapat 4 aliran liberalisme iaitu liberalisme ekonomi, liberalisme politik, liberalisme budaya dan liberalisme sosial. Keempat-empat aliran ini kemudiannya digabungkan menjadi satu aliran baru iaitu liberalisme moden. Golongan liberal ini mempunyai prinsip mereka yang tersendiri. Mereka menekankan hak milik. Mereka juga menekankan kebebasan, iaitu kebebasan bersuara dan kebebasan berfikir. Mereka juga mementingkan keamanan, tata susila dan toleransi. Dan mereka menekankan dan menyokong sistem demokrasi sesebuah kerajaan. Liberalisme ini bukanlah dogma, agama atau kepercayaan, tetapi liberalisme ini merupakan satu bentuk idea yang telah dicipta pada zaman dahulu untuk meningkatkan kemajuan lahiriah manusia dan segala yang diperjuangkannya adalah untuk mengekalkan keamanan sejagat. Sekarang, saya akan menceritakan sejarah kemunculan fahaman liberalisme ini. Fahaman liberalisme ini dikatakan muncul sejak zaman Yunani dan Rom lagi. Pada zaman gelap, fahaman liberalisme ini dikatakan agak lemah. Namun, pada zaman Renaissance, fahaman liberalisme ini kuat diperjuangkan oleh orang awam. Fahaman liberalisme ini kuat diperjuangkan pada zaman Renaissance kerana berlakunya penindasan oleh golongan gereja terhadap orang awam. Golongan gereja ini telah menyalahgunakan kuasa mereka dengan cara bercakap atas nama Tuhan, mentafsir agama mengikut kehendak mereka sendiri dan bertindak sebagai Tuhan. Perkara-perkara yang dilakukan ini sedikit sebanyak telah mengawal minda orang awam ketika itu kerana golongan gereja telah menakut-nakutkan orang awam ketika itu dengan cara menceritakan dosa-dosa mereka. Pada ketika itu juga, golongan gereja merupakan golongan yang dekat dan rapat dengan golongan pemerintah. Ini sedikit sebanyak telah memberikan mereka kuasa untuk melakukan penindasan ini. Oleh itu, liberalisme boleh dikatakan berasal daripada satu falsafah humanisme yang mempersoalkan kuasa gereja pada zaman Renaissance dan revolusi gemilang di Great Britain yang mahukan hak memilih raja dan golongan pemerintah. Antara tokoh yang perlu kita ketahui apabila bercakap tentang sejarah kemunculan fahaman liberalisme ini ialah John Locke yang diberi gelaran sebagai bapa liberalisme. John Locke telah mensintesis fahaman liberalisme daripada zaman Yunani dan zaman Rom menjadi sebuah fahaman baru yang dipanggil sebagai liberalisme moden. Beliau telah mengeluarkan pendapat beliau bahawa manusia yang bebas mampu melahirkan masyarakat yang stabil. Teori hak-hak semula jadi yang telah diterbitkan oleh beliau juga telah menjadi asas pembentukan hak-hak asasi manusia. Kesimpulannya, fahaman liberalisme ini boleh dikatakan bermula dari barat iaitu pada zaman Renaissance dan revolusi gemilang di mana golongan biasa mahukan kebebasan daripada pemerintahan golongan gereja dan mereka mahukan hak memilih golongan pemerintah. Fahaman barat yang kemudiannya tersebar luas dan akhirnya berjaya dibawa masuk ke Malaysia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa faktor pengaruh liberalisme yang berlaku di Malaysia. Antaranya ialah kekurangan ilmu akidah. Kekurangan ilmu akidah yang mantap di kalangan masyarakat memudahkan fahaman ini menular kerana fahaman liberal menggunakan hujah logik akal. Idea kebebasan mutlak boleh menjadikan mereka menentang Al-Quran dan hadis secara langsung atau tidak langsung dengan dakwaan bahawa Al-Quran dan hadis tidak lagi sesuai diamalkan pada zaman kini dan memerlukan penafsiran semula yang lebih moderat. Propaganda ini bertujuan untuk merosakkan keutuhan ajaran Islam yang telah meletakkan kebenaran dan autoriti ilmu sebagai asas utama kepada akidah, syariah dan akhlak. Terutama sekali dengan generasi muda yang makin kita khawatiri pada zaman ini kerana mereka masih lagi dalam
proses menimba ilmu tentang agama mereka masing-masing. Kita sejak sekolah rendah lagi telah menimba ilmu tentang agama kita sendiri. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir antara kita yang masih mempunyai tanda tanya dalam fikiran mereka. Seperti bertanya di manakah Tuhan, bagaimana terciptanya langit dan bumi dan persekitaran kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, yang bermaksud dia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan dan dialah yang maha halus lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-An'am ayat 6. Seterusnya adalah penyebaran melalui media massa dan media sosial. Media massa merupakan ejen teknologi yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Antara media massa tersebut adalah media cetak yang terdiri daripada akhbar, buku, majalah dan sebagainya. Manakala media teknologi yang terdiri daripada telefon bimbit, televisyen dan radio. Perkembangan semasa liberal di Malaysia menunjukkan bahawa pemikiran liberal terus tersebar secara meluas dalam kalangan umat Islam walaupun fakta pengharamannya telah dikeluarkan. Media sosial juga menjadi akar kepada penyebaran liberalisme di mana sesiapa sahaja akan mudah mendapatkan maklumat sebagai pendidikan tidak formal, terutama sekali kepada generasi muda yang bebas melayari maklumat yang disampaikan oleh golongan liberal yang mungkin kerana faktor kurang kemantapan akidah menyebabkan mereka menerima idea-idea baru ini yang dianggap sebagai up to date. Berikut ialah antara buku liberal yang diharamkan di Malaysia. Semua penerbitan ini dikenakan perintah larangan kerana terdapat kandungan yang mungkin memudaratkan ketenteraman awam, menggemparkan fikiran orang ramai, berlawanan dengan mana-mana undang-undang, memudaratkan moral dan memudaratkan kepentingan orang awam. Dan yang terakhir sekali adalah kemajuan dan kemodenan. Faktor kemajuan dan kemodenan yang diimpikan oleh masyarakat kadang-kadang menjadi umpan yang laris kepada agenda liberal untuk mendekati masyarakat di Malaysia. Menurut Muhammad Razak Idris, fahaman liberal adalah fahaman yang berkait rapat dengan idea dan gerakan modernisme. Gerakan modernisme ini merupakan idea untuk membebaskan sesebuah masyarakat daripada kongkongan adat resam dan tradisi yang sempit yang dianggap sebagai penghalang kepada budaya kemajuan dan kebebasan. Bagi mereka, untuk mengecapi kemajuan hidup, masyarakat perlu membebaskan diri mereka daripada kongkongan tradisi yang dianggap sebagai remeh. Ini sangat menarik perhatian masyarakat sehingga mereka cuba menanam benih-benih Islam liberal, kadang-kadang dianggap sebagai tokoh yang progresif dan ini membawa masyarakat ke arah kemajuan dan kemodenan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Muhammad Naridahan Rasmawi. Saya akan berkongsikan mengenai isu-isu yang diperjuangkan oleh golongan liberal di Malaysia. Dalam mendepani kancah pemodenan yang pesat berlaku di negara Malaysia, telah wujudnya golongan-golongan yang mengambil kesempatan dengan memperjuangkan analogi pemikiran masing-masing. Sebagai contoh, golongan liberal. Terdapat 3 isu utama yang diperjuangkan oleh golongan ini, iaitu hak kebebasan beragama, penentangan undang-undang syariah, dan yang akhir sekali ialah persamaan hak bagi kaum lelaki, wanita dan sejenis. Kita bergerak pada isu yang pertama, iaitu berkaitan hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama ini telah dijamin di dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, hak ini telah disalahguna oleh golongan liberal ini untuk dijadikan sebab musabab untuk mereka menukar agama mengikut kehendak dan keinginan mereka sendiri. Selain itu, pada tanggal 2 April 2017, Malaysia telah digemparkan apabila utusan online melaporkan bahawa aktivis liberal Siti Zabedah Kasim
telah mengeluarkan satu kenyataan berkaitan kewujudan Tuhan dan melaporkan bahawa mempunyai agama Islam bersih sendiri. Selain itu, aktivis ini juga melaporkan bahawa Tuhan tercipta daripada getaran melalui sesi temubual bersama media berbahasa Cina. Bergerak pada isu yang kedua, iaitu berkaitan dengan penentangan undang-undang syariah. Islam liberal mendakwa dan beranggapan bahawa umat Islam hari ini dibelenggu dengan Islam yang didominasi oleh golongan berbangsa Arab. Selain itu, mereka juga berani menyatakan bahawa umat Islam hari ini dihinggapi oleh sindrom syariah Muslim minded yang sentiasa menekankan bahawa undang-undang merupakan jiwa dan isi kepada agama Islam. Oleh itu, mereka ini ingin menjadikan umat Islam di Malaysia untuk bebas daripada sebarang undang-undang syariah. Sebagai contoh, mereka mempertikaikan mengenai hukuman sebat bagi umat Islam yang meminum arak di Malaysia dan menyatakan bahawa hukuman itu adalah kejam. Dan isu yang terakhir ialah berkaitan persamaan hak bagi kaum lelaki, wanita dan sejenis. Persamaan hak bagi kaum lelaki, wanita dan sejenis merupakan isu ataupun agenda utama bagi golongan ataupun gerakan yang berlandaskan liberal ini. SIS atau lebih dikenali sebagai Sistem in Islam menuntut dan memperjuangkan supaya berlakunya perubahan dalam undang-undang syariah, terutamanya berkaitan dengan persamaan hak bagi kaum lelaki, wanita dan sejenis. Sebagai contoh, golongan ini menentang rang undang-undang syariah wilayah-wilayah persekutuan pindaan 2005 dengan menyatakan bahawa undang-undang ini akan menzalimi golongan wanita. Selain itu, mereka juga menentang rang undang-undang syariah Terengganu Hudud dengan menggunakan alasan bahawa undang-undang ini akan menganiaya wanita yang dirogol. Di samping itu, mereka juga giat memperjuangkan untuk golongan yang mengamalkan interseksual seperti lesbian dan gay untuk mendapat kedudukan di Malaysia. Berdasarkan tiga isu utama ini, kita dapat melihat bahawa golongan ini semakin berani dalam memperjuangkan analogi pemikiran mereka di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Maisara dan saya akan membentangkan serta menerangkan tentang cara menangani ancaman liberalisme di Malaysia dan juga kesimpulan. Sekarang kita akan teruskan dengan cara menangani ancaman liberalisme di Malaysia. Seperti yang kita ketahui di Malaysia, ideologi liberalisme ini semakin tersebar secara meluas dalam kalangan masyarakat Islam dan hal ini amatlah membimbangkan kerana ideologi liberalisme ini sangatlah membahayakan serta boleh menjerumuskan iman umat Islam dan membawa pelbagai implikasi yang negatif. Oleh itu, kita seharusnya mencari cara supaya ideologi ini tidak terus tersebar secara meluas, lebih-lebih lagi dalam kalangan golongan muda kerana golongan ini sangatlah mudah terpengaruh dan senang untuk menerima ideologi-ideologi yang baru. Jadi, di sini terdapat beberapa langkah ataupun cara untuk kita menangani ancaman liberalisme di Malaysia. Golongan intelektual dan para ulama haruslah memainkan peranan dalam memberi kesedaran serta mendidik masyarakat, terutamanya golongan muda, akan ancaman fahaman daripada barat ini yang boleh merosakkan akidah supaya mereka lebih berwaspada. Dalam usaha untuk memurnikan bentuk pemikiran masyarakat yang telah terpesong dari syariat Islam, golongan ini juga seharusnya bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain. Segala perancangan halus gerakan-gerakan terancang ini terhadap umat Islam haruslah dibongkarkan dan berterusan didedahkan kepada masyarakat supaya mereka lebih mengetahui akan dakwah yang disebarkan. Mereka boleh mengajukan program seperti seminar atau majlis ilmu untuk membahaskan isu-isu penting berkenaan tradisi dan kemodenan dengan cara mengharmonikan di antara kedua-duanya. Umat Islam haruslah bekerjasama dalam membantu
para ulama dan golongan intelektual dalam mempertahankan agama Islam serta menjauhi ajaran dan fahaman yang boleh memisahkan akidah serta bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, peranan institusi pengajian tinggi. Akhir-akhir ini, kita dapat lihat bahawasanya ramai mahasiswa-mahasiswi kita yang terjebak dan terpengaruh dengan ideologi fahaman liberal ini. Institusi pengajian tinggi sama ada IPTA ataupun IPTS sewajarnya memainkan peranan melalui dasar penyelidikan yang komprehensif dengan mempersiapkan para ahli-ahli akademik dalam bidang tertentu dengan kepakaran masing-masing bagi membentuk mahasiswa-mahasiswi dengan idealismenya dan keazaman yang tinggi yang mampu menjadi ejen bagi mencorak pemikiran masyarakat. Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahawa golongan anak muda yang terpelajar sering dijadikan dan diletakkan sebagai watak utama untuk sesuatu bangsa atau kerajaan itu maju ke hadapan. Misalnya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau merupakan pemimpin yang menaiki tahta kerajaan Turki Osmaniyah pada usia yang begitu muda dan beliau juga berjaya memimpin bala tenteranya dan menawan kota Konstantinopel yang kini dikenali sebagai Istanbul. Jadi dapat kita lihat di sini bahawa golongan muda merupakan aset yang penting untuk sesebuah masyarakat ataupun negara itu terus maju ke hadapan. Amatlah penting untuk golongan ini diberikan ilmu, terutama sekali ilmu berkaitan pengajian Islam, agar mereka ini tahu membezakan antara baik dan buruk, hak dan batil, serta dapat menjauhkan mereka daripada terpengaruh dan terjebak dengan ajaran dan fahaman serta ideologi yang boleh memisahkan akidah serta yang bertentangan dengan landasan syariat. Seterusnya, peranan agensi atau badan-badan yang lain. Dalam usaha membanteras ideologi ini daripada berleluasa, usaha ini tidak terbatas kepada kerajaan negeri dan persekutuan, malah ia perlu mencakupi badan-badan dan agensi kerajaan yang lain dalam usaha bersama memberi informasi kepada masyarakat agar usaha ini dapat memberikan impak yang besar dan keputusan yang positif. Pihak media massa sama ada media elektronik atau media cetak haruslah melibatkan diri bersama dalam usaha menyebarkan mengenai bahaya gejala ideologi ini, memandangkan kini semua maklumat berada di hujung jari. Jadi amatlah mudah maklumat-maklumat ini disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat juga mudah untuk mengaksesnya. Rancangan serta program yang berbentuk hiburan dikurangkan dan digantikan dengan rancangan yang memberi manfaat kepada penonton seperti dokumentari, rancangan berilmiah dan sebagainya. Forum kuliah serta majlis agama boleh diadakan dari masa ke masa kerana metod ini biasanya menjadi kegemaran mereka-mereka dan golongan yang suka mengunjungi masjid, surau, majlis agama, ceramah dan sebagainya. Kesimpulannya, seperti yang telah dibincangkan, masyarakat pada zaman kini, lebih-lebih lagi umat Islam, terdedah dengan pelbagai ancaman, bukan sahaja dari segi fizikal, malahan dari segi pemikiran, ideologi dan juga fahaman. Kemasukan ideologi dan serangan pemikiran daripada barat ini amatlah membahayakan umat Islam sekiranya tiada langkah pencegahan ataupun langkah kesedaran yang diambil. Ianya juga boleh menjerumuskan iman umat Islam dan juga membawa pelbagai implikasi yang negatif. Jika dibiarkan sahaja fahaman serta ideologi ini terus tersebar dalam kalangan masyarakat Islam, maka secara tidak langsung akan menghasilkan individu yang berfahaman komunis, hedonis, sekularis, humanis dan sebagainya. Oleh yang demikian, masyarakat terutamanya umat Islam haruslah berusaha untuk membebaskan diri daripada fahaman dan ideologi barat serta cengkaman penjajahan pemikiran supaya dapat menguasai dunia dalam bentuk dan era yang baru. Semua ini dapat dilakukan hanya jika mereka menyadari bahawasanya agama Islam adalah agama yang akan membawa manusia hidup pada zaman mendatang walau apa sahaja cabaran yang bakal menjelma. Bebaskan diri kita daripada segala bentuk penjajahan pemikiran serta dakwah dan doktrin daripada barat demi mewujudkan era baru yang aman dan harmoni.
Sekian daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.